Selamat sejahtera murid-murid, semua sehat? Sehat, cikgu. Baiklah, semua dah bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Kalau sudah sedia, boleh tulis sedia di ruangan komen. Okey, nampaknya semua dah bersedia. Jadi, sebelum cikgu memulakan kelas pada hari ini, cikgu ingin bertanya beberapa soalan. Soalan yang pertama, adakah murid-murid kenal dengan jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah anda? Kenal. Kenal, cikgu. Kenal, cikgu. Saya kenal dengan jiran saya. Jiran saya bernama Rabi, dia seorang peniaga kedai runci. Cikgu jiran saya seorang doktor gigi. Saya selalu pergi klinik pergi dia jiran saya kalau saya sakit gigi. Wah, nampaknya kebanyakan murid-murid kenal dengan jiran anda. Jadi, cikgu nak tanya, adakah murid-murid akan bertegur sapa dengan jiran sekiranya anda terserempak dengan jiran anda? Ada, cikgu. Ada, cikgu. Ada. Okay, jadi cikgu nak tanya, bagaimana murid-murid bertegur sapa dengan jiran anda? Cikgu, saya selalu berlambai tangan dan cakap hai dengan jiran saya. Okay, bagaimana pula dengan Ibu Lian? Bagaimana anda bertegur sapa dengan jiran anda? Cikgu, biasanya saya tidak bertegur sapa dengan jiran saya dan saya akan menyembunyikan diri sekiranya saya nampak jiran saya bertegur sapa dengan saya sebab saya seorang pemalu, cikgu. Okay. Tak baik tau Ibu Lian buat macam tu. Sekiranya kalau ada orang memberi salam kepada kita, sekurang-kurangnya kita perlu balas salaman tersebut. Mungkin kamu boleh cakap hai ataupun kamu senyum kepada dia saja. Yang macam tu pun boleh. Jadi yang ni bukan teguran untuk IWN saja, yang ni untuk semua orang. Jadi sekarang cikgu akan kongsi tautan puzzle yang bernama cantuman kasih. Cikgu akan kongsikan di ruangan komen. Jadi murid-murid diberi 1 minit untuk menyiapkan cantuman tersebut. Kalau dah siap boleh bagi tahu lah. Cikgu, saya sudah siap. Saya Baik, juga tunggu yang Saya juga, siap. cikgu. Saya juga, cikgu, sudah. Okay, nampaknya kebanyakan dah siap. Fadila sudah siap? Sudah, cikgu. Okay, semua dah siap. Jadi sekarang cikgu nak tanya, berdasarkan gambar tersebut, apa yang anda dapat lihat berdasarkan cantuman tersebut? Ada jiran. Okay, ada lagi? Mereka bercakap. Ada jiran yang Mereka bertegur sedang sapa, cikgu. berbual. Baik. Okay, nampaknya semua dah tahu apa yang nak disampaikan dalam gambar ni. Cuba teka apakah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu, saya rasa hari ini kita belajar tentang jiran. Cikgu, saya rasa topik pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan perbualan dengan jiran. Okay, betul tu. Jadi, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah hidup berjiran. Dan objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid tingkatan 1 amanah dapat mengenal pasti intonasi berdasarkan video yang berkaitan dengan hidup berjiran yang ditayangkan oleh guru. Yang kedua, murid dapat membina sebuah dialog berdasarkan gambar yang diberikan dengan menggunakan intonasi yang betul secara santun. Baiklah semua, sebelum kita memahami intonasi pembualan dalam hidupan harian, marilah kita memahami tentang kepentingan hidup berjiran dahulu. Adakah semua mengetahui tentang hidup berjiran? Tidak, cikgu. Tidak, cikgu. Tidak. Cikgu. Baiklah, tak mengapa. Menurut Kamus Dewan STD keempat, jiran merupakan orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Jadi, berjiran merupakan kita tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Dengan ini, hidup berjiran memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, hidup berjiran mampu mewujudkan suasana yang harmoni dalam kehidupan masyarakat berbilang kawan. Selain itu, hidup berjiran juga mampu memupuk semangat kerjasama dan tolong-menolong serta semangat kejiranan. Jadi, cikgu nak tanya, bagaimanakah hidup berjiran dapat memupuk semangat hidup, semangat kejiranan?
Bergotong royong, cikgu. Ya betul, bergotong royong. Ada lagi? Amalan rumah terbuka. Ya. Amalan jarang Amalan jarang menjadi. Dan serta memberi salam antara satu sama lain. Aktiviti yang cikgu senaraikan dapat memupuk semangat kejiranan. Seterusnya, bagi murid-murid lebih memahami tentang kepentingan hidup berjiran, cikgu ingin meminta murid-murid untuk melakon secara audio berikut situasi komik yang disediakan. Dengan arahan, murid akan diberi 1 minit untuk memahami dialog dalam komik disediakan. Kemudian, murid akan menjalankan lakonan audio mengikut situasi komik yang dipaparkan dengan menggunakan intonasi yang sesuai dan santun. Sebagai contoh, intonasi yang tinggi ataupun intonasi yang rendah. Ia perlu ikut jenis ayat yang akan dituturkan. Jadi, dalam komik ini mempunyai 3 watak. Cikgu akan meminta 3 orang murid secara rawat untuk menjalankan lakonan audio bersama dengan cikgu. Sekarang cikgu akan memberikan 1 minit kepada semua untuk memahami dan membaca dialog tersebut. 1 minit mula sekarang. 1 minit sudah tamat. Adakah semua bersedia? Sudah, cikgu. Sudah, cikgu. Okay, itu baik. Jadi, cikgu ingin meminta Gwendolyn menjadi Ibmar, Wee menjadi Mei Ling, dan Veronica menjadi Ravin. Cikgu akan menjadi pencerita untuk gambar pertama. Jadi, 1, 2, 3. Pada suatu hari, sebuah keluarga sedang berpindah ke rumah baru di Taman Damai. Mereka sedang sibuk mengemas barang mereka. Situasi ini dilihat oleh Ibmar dan rakan-rakannya. Jadi seterusnya, Kawan-kawan, kamu semua nampak tak rumah nombor 24 itu? Baru sebentar tadi saya lihat rumah itu sudah ada penghuni baru. Yalah, mereka mungkin baru sahaja berpindah ke sini. Sudahlah, mari kita pergi bermain. Cuaca tengah panas terik lagi nih. Macam mana kita mau main? Lebih baik kita membantu mereka mengemas barang. Ish, buat apa kita mahu sibuk-sibuk? Mereka yang berpindah. Mereka lah yang kena kemas sendiri. Tak boleh begitu, Ravin. Kita dalam hidup berjiran ini perlu mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Mengapa sangat penting kita mempunyai semangat kejiranan itu, Ma? Amalan semangat kejiranan dapat memupuk sikap saling membantu dalam majlis keramaian yang diadakan. Selain itu, keselamatan rumah kita juga terjamin dengan adanya semangat kejiranan. okay, baiklah. Terima kasih kepada Gwendolyn, Iwian dan Veronica dan bagi tepukan yang gemuruh kepada mereka. Kerana intonasi yang digunakan adalah tepat mengikut situasi. Sebagai contoh, Ibmar dan Melin sentiasa menggunakan intonasi yang rendah secara santun semasa mereka bertutur dengan orang lain. Manakala untuk Ravin, intonasi digunakan agak tidak sesuai dan kurang santun walaupun dalam keadaan marah. Contohnya, kita boleh cakap, saya tidak setuju dengan kamu, bagi menggantikan intonasi yang marah-marah dan perkataan yang lebih kasar. Jadi, cikgu berharap semua murid mempunyai gambaran tentang kepentingan hidup berjiran dan penggunaan intonasi yang betul dalam pembualan kehidupan harian. Okey, baiklah anak-anak murid sekalian, nampaknya kita sudah berada dengan aktiviti yang seterusnya. Adakah semua sudah bersedia dengan aktiviti yang akan kita laksanakan pada hari ini? Sudah, Sedia, cikgu. cikgu. Sedia, cikgu. Bagus, nampaknya semua sudah bersedia dengan aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, untuk aktiviti hari ini, cikgu akan menguji kefahaman kamu semua berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk arahan aktiviti pertama ini, cikgu akan sediakan paparan video, akan tayangkan sebuah video di mana kamu semua haruslah meneliti video tersebut. Kemudian setelah menonton video berkenaan, cikgu akan menanyakan beberapa soalan berkaitan dengan video yang akan dipaparkan oleh cikgu sebentar saja lagi. Jadi, tanpa membuang masa, adakah kamu semua sudah bersedia untuk menonton video yang akan dipaparkan ini? Sudah, cikgu. Sudah. Bagus, baiklah. Jadi cikgu akan paparkan video kita, jadi sila fokus dan teliti video ini.
Okey? Ini jiran aku ni. Hei, sombonglah budak ni. Sabar jap. Keluar. Engkau jiran baru kat sini kan? Bang, saya kenapa? Kenapa kau tanya aku Hei, engkau ni. Kenapa ni bang? Ni lah jiran baru kita ni. Bukan main sombong lagi. Kau ni apa hal ni? Tak adalah, saya nak cakap. Belah susu kambing ni dah habis, nak minta abang belikan. Awak jangan sebut pasal las kat sini dah. Awak pergi masuk. Pergi masuk dalam. Nanti saya belilah. Pergi masuk dalam. Yelah. Tak, sekarang kau ni apa hal? Sombong sangat. Mana ada saya sombong bang? Mana ada kau sombong? Tadi kau sombong, kau tahu tak? Aku tadi angkat tangan dekat kau masa kau buat kereta tadi kan? Asal kau tak angkat tangan balik? Hah? Kau ingat aku apa patung kat situ angkat tangan macam kau? Kau raja kat situ? Angkatlah tangan balik. Kau hidup berjiran dengan aku, kau angkat je lah. Benda macam tu pun kau tak boleh buat. Kalau macam tu tak boleh buat, kau angkat barang-barang kau semua, kau berambus lah daripada kejiranan ni. Kau faham tak? Kau senyap. Kenapa dengan tangan kau ni? Itulah bang. Saya nak cakap tadi pun abang dah marah-marah. Bertubi-tubi abang bagi saya. Tak semua orang dilahirkan sempurna. Macam abang, ada sepasang tangan, ada sepasang kaki. Saya bang, memang dilahirkan memang macam ni bang. Bukan tak nak angkat bang, memang tak boleh nak angkat. Tapi satu saya nak beritahu abang lah, saya respect betul isteri abang tadi. Hai, kau apa nak libatkan isteri aku pula Bukan apa bang, las susu kambing ni untuk perkembangan otak. Sesuai untuk orang yang lembab otak macam abang. Kau ni apa hal ni? Kau panggil aku lembab pula apa hal ni? Yelah, belum sempat apa-apa abang dah marah-marah saya, abang just tak tentu pasal. Saya tengok benda-benda macam ni lah yang sebenarnya merosakkan rukun tetangga, jiran tetangga kita. Benda daripada tak ada apa-apa, abang terus judge. Tak okey bang macam tu saya rasa. Tak apalah bang. Saya nak kenalkan diri saya. Saya Azwan. Salam kenal. Assalamualaikum. Okey, nampaknya kamu semua sudah menonton video sebentar tadi. Adakah semua sudah meneliti video tersebut? Ya, sudah. Sudah cikgu. Bagus. Jadi untuk ini, cikgu ada beberapa soalan. Seperti yang cikgu telah katakan sebentar tadi. Berdasarkan video yang telah kamu tonton tadi, bolehkah sesiapa daripada anda memberitahu kepada cikgu berkenaan tentang intonasi yang terdapat di dalam video tersebut? Saya cikgu. Okey, Veronica. Berdasarkan video tersebut, saya mendapati bahawa lelaki yang berbaju perang itu menggunakan intonasi yang tinggi dan tidak sopan, cikgu. Bagus, Biro. Nampaknya kamu sangat teliti semasa menonton video. Ya, betul. Terdapat intonasi yang tinggi dan juga yang tidak sopan ataupun yang tidak santun seperti yang terdapat di dalam video. Selain daripada itu, bolehkah sesiapa daripada anak-anak murid cikgu memberitahu kepada cikgu intonasi selain daripada yang diberitahu oleh Biro sebentar tadi? Cikgu, saya Okey, boleh. Yuan? berdasarkan video yang saya tonton tadi, intonasi yang digunakan oleh lelaki yang berbaju warna hitam itu dia menggunakan intonasi yang sopan, lebih sopan daripada lelaki yang berbaju warna perang. Pandai anak-anak murid cikgu. Ya, betul. Terdapat dua intonasi yang ditayangkan di dalam video, iaitu intonasi yang tinggi dan juga yang rendah. Sebelum cikgu mengulas lanjut berkenaan dengan jawapan yang diberikan oleh Viro sebentar tadi, mengapakah Viro ataupun Veronica mengatakan bahawa intonasi itu sebagai intonasi yang tinggi? Ada sesiapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Saya, cikgu. Boleh, Yuan? Kerana lelaki yang berbaju perang itu dia menengking jiran dia. Tepat sekali, Yuan. Lelaki yang berbaju perang itu menggunakan intonasi yang tinggi, di mana tidak santun ataupun yang tidak sopan kerana dia menengking dan memarahi jirannya dengan menggunakan intonasi yang tinggi. Walau bagaimanapun, di dalam video itu juga ada intonasi yang rendah dan juga santun seperti yang dituturkan oleh lelaki yang berbaju hitam tadi, di mana di dalam video tersebut beliau tidak menggunakan apa-apa kata yang kesat, tetapi menegur jiran dengan kata-kata yang sopan dan tidak menengking jirannya. Jadi, adakah anak-anak murid cikgu sekalian sudah memahami kedua-dua intonasi tersebut? Sudah paham, cikgu. Faham cikgu. Faham, cikgu. Okey, bagus anak-anak murid cikgu. Berikan tepukan gemuruh kepada diri masing-masing kerana memahami topik pengajaran pada hari ini. Jadi, melalui sesi aktiviti tadi, kita dapat mengenal pasti dua intonasi, tinggi dan juga rendah. Oleh itu, cikgu harap anda semua dapat menggunakan intonasi yang rendah dan sopan ketika berbicara dengan jiran-jiran tetangga dan bukan yang memarahi jiran tetangga kita dengan intonasi yang tinggi seperti menengking jiran. Dan kalau boleh, cikgu harap kamu semua dapatlah
mengambil iktibar daripada video tadi dan menggunakan intonasi yang sesuai. Nampaknya cikgu gembira kerana objektif pembelajaran kita iaitu objektif pembelajaran pertama kita juga dapat dicapai melalui aktiviti ini. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, cikgu mahu kamu bentuk 4 kumpulan kecil yang dianggotai oleh 5 orang setiap kumpulan. Tapi cikgu mahu kamu namakan kumpulan kamu dengan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan kehidupan berjiran. Contohnya seperti prihatin, kerjasama, tolong-menolong dan jujur. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Bagus murid-murid cikgu semua. Semua nampak masih bersemangat untuk melakukan aktiviti seterusnya. Baiklah, sebelum kita teruskan, cikgu akan buat sedikit penerangan berkenaan pelaksanaan aktiviti kita yang seterusnya. Cikgu mahu kamu semua dengar baik-baik ya. Baik, untuk aktiviti kali ini, cikgu mahu kamu semua bina sebuah perbualan atau dialog dalam kumpulan masing-masing berdasarkan gambar yang kumpulan kamu akan dapat. Cikgu akan guna wheel of name, jiranku, keluargaku untuk menentukan pembahagian gambar bagi setiap kumpulan. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Baiklah. Sebelum cikgu lupa, cikgu nak ingatkan kamu semua yang kamu perlu selitkan nama kumpulan kamu dalam dialog yang kamu bina. Contohnya nama kumpulan kamu prihatin. Perkataan prihatin wajib ada dalam salah satu ayat. Contohnya, jiran yang prihatin akan sentiasa bersedia menolong jirannya yang lain. Cikgu tidak mahulah dialog panjang-panjang sebab kamu semua akan membentangkan atau melakonkan dialog kamu dalam masa 2 minit setiap kumpulan dan cikgu hanya akan tetapkan 3 minit sahaja masa perbincangan. Jelas tak arahan yang cikgu berikan tadi? Jelas. Jelas. Baiklah. Jika semua dah jelas, kita akan bermain spin wheel untuk tentukan gambar yang kumpulan kamu akan dapat. Baiklah, nampak tak spin wheel ni? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Baiklah, kalau kamu nampak, sekarang cikgu akan buka untuk kumpulan pertama. Okey, kumpulan pertama kamu dapat gambar sedang menziarah lah, sedang duduk minum air dekat ruang tamu. Okey, ambil perhatiannya. Okey, untuk kumpulan 2. Baiklah, ini gambar untuk kumpulan 2. Seterusnya untuk kumpulan 3. Baik, kumpulan 3 dapat melawat orang sakit. Jadi, baki satu lagi gambar adalah untuk kumpulan 4. Baiklah, sekarang kamu semua dah dapat gambar masing-masing. Jadi, dalam kumpulan kamu, cikgu mahu kamu melakukan perbincangan untuk menghasilkan dialog. Baiklah, kamu semua akan masuk ke dalam kumpulan masing-masing dan berbincang. Semua harus terlibat dengan aktif ya, sebab cikgu akan pantau perbincangan kamu semua dari masa ke semasa. Hai cikgu. Hai cikgu. Okey, macam mana dengan perjalanan perbincangan kumpulan kamu? Ada masalah? Setakat ni cikgu tak ada masalah cikgu. Tak ada. Ada, bagus. Kan ni okey cikgu. Bagus. Kalau macam tu, kumpulan kamu lah bentang dulu nanti. Boleh cikgu. Baik cikgu. Baik cikgu. Okay, kalau kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya cikgu, okey? Baik. Cikgu. Baik. Cikgu nak pergi melawat kumpulan lain pula. Baik. Baiklah, masa perbincangan dah tamat. Cikgu harap kamu semua berjaya siapkan dialog kamu dengan baik dalam masa yang telah ditetapkan. Jadi sekarang cikgu nak kumpulan bertanggungjawab datang ke depan dan lakonkan dialog kumpulan kamu. Berikan tepukan untuk kumpulan bertanggungjawab. Okey, kami kumpulan bertanggungjawab akan membentangkan hasil kumpulan kami. Alia, saya mohon maaf sebab baru berkesempatan untuk melawat kamu. Saya dan Ami baru dapat berita yang kamu tidak sihat. Tidak mengapa Fahmi, Amni. Saya tidak mahu menyusahkan kawan-kawan saya. Jadi saya tidak memaklumkan kepada sesiapa mengenai keadaan saya. Jangan begitu Alia. Kita kan hidup berjiran. Jika kamu ditimpa musibah, kami sebagai jiran kamu bertanggungjawab untuk membantu kamu.
betul apa yang Amir katakan. Tidak perlulah kamu rahsiakan masalah kamu dari kami. Kami tidak rasa terbeban pun untuk membantu kamu. Terima kasih Fahmi dan Amni. Kamu berdua memang jiran yang baik. Terima kasih juga kerana sudi datang melawat saya. Sama-sama Alia, tidak perlulah kamu berkata begitu. Kita semua sudah seperti satu keluarga. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah kumpulan bertanggungjawab sebab dah berjaya hasilkan dan lakonkan dialog dengan begitu baik sekali. Mula kamu bijak menyesuaikan intonasi dengan ayat yang kamu gunakan. Contohnya tadi semasa melakukan watak Fahmi, Liana menggunakan nada rendah dan sedih sebab dia nak zahirkan rasa kesal sebab dia baru tahu tentang keadaan Alia. Baiklah, cikgu rasa cikgu nak tengok kumpulan seterusnya pula. Selepas itu cikgu akan bagi penerangan atau cikgu akan kongsikan intonasi yang telah digunakan dalam kumpulan-kumpulan seterusnya. Baiklah, semua kumpulan dah berjaya hasilkan dan lakonkan dialog masing-masing. Cikgu dapati kebanyakan kamu berjaya menggunakan intonasi yang sesuai dan santun dalam dialog kamu. Contohnya ketika melakonkan situasi yang menunjukkan perasaan marah, kamu guna intonasi yang sedikit tinggi berbanding nada atau intonasi yang biasa kamu gunakan. Dan ketika kamu melakukan watak sedih atau situasi sedih, kamu menggunakan intonasi rendah dan bila orang dengar tu, orang tahu, orang dapat teka yang ketika tu kamu berada dalam kesedihan. Dan kalau ketika kita gembira, kita akan mengeluarkan atau melantunkan satu intonasi yang kalau orang dengar, orang rasa itu merupakan intonasi yang sedap didengar sebab dia mesra. Macam kalau kamu gembira dapat sesuatu, ye, saya berjaya. Macam itulah, lebih kurang. Baik. Berdasarkan persembahan kamu, cikgu dapati objektif pembelajaran kedua pada hari ini dapat dicapai, iaitu objektif pembelajaran kedua kita ialah pada akhir pembelajaran murid dapat membina sebuah dialog berdasarkan gambar yang diberikan menggunakan intonasi yang betul secara santun. Baiklah, kita akan beralih ke aktiviti seterusnya dan aktiviti ini dilakukan bertujuan untuk membuat penilaian tentang tahap pengetahuan kamu terhadap topik kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada latihan pemulihan dan latihan penggayaan. Baiklah murid-murid, adakah kamu faham apa yang coba cikgu sampaikan pada hari ini? Okey, kamu boleh tulis faham pada ruangan komen. Okey, baiklah, semua pelajar, semua murid-murid cikgu telah faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, baiklah, hari ini kita telah belajarkan intonasi yang sesuai digunakan untuk berbual dengan jiran, kepentingannya dan menghasilkan dialog yang santun dengan jiran. Baiklah, di tangan cikgu ini ada tiga warna yang berbeza. Warna yang berbeza iaitu warna merah, warna kuning dan warna hijau. Okey, warna yang berbeza ini menunjukkan maksud atau makna yang berbeza. Okey, warna merah ini maksudnya saya tidak tahu. Okey, yang berwarna kuning rasa-rasa saya tahu dan papan yang berwarna hijau ialah saya yakin saya tahu. Baiklah, jadi kamu perlu memilih warna yang bersesuaian dengan pemahaman kamu semua berdasarkan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kamu perlu angkat tangan apabila cikgu mengangkat papan warna ini supaya cikgu dapat kenal pasti siapakah atau mengira bilangan murid yang memilih warna tersebut. Baiklah, cikgu akan mulakan dengan warna merah terlebih dahulu. Okey, warna merah ini bermaksud saya tidak tahu. Maksudnya kamu tidak tahu pun apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu nak tahu. Okey, cikgu nak tahu berapa orang yang mengangkat tangan untuk papan warna yang berwarna merah. Okey, baiklah. Cikgu tak nampak murid-murid mengangkat tangan untuk papan yang berwarna merah. Okey, maksudnya menandakan objektif pembelajaran kita tercapai dengan baik. Okey, berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, bagus. Okey, seterusnya, kita pergi ke warna kuning. Rasa-rasa saya tahu. Okey, berdasarkan pembelajaran pada hari ini, saya dapat mengetahui serba sedikit pembelajaran yang kita pelajari.
pada hari ini. Okey, yang berwarna kuning. Boleh angkat tangan siapa yang dia rasa-rasa saya tahu tentang topik pembelajaran hidup berjiran pada hari ini. Okey, 1, 2, 3. Okey, bagus. Jadi 3 orang pelajar rasa-rasa dia tahu tentang topik pembelajaran hidup berjiran. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke warna hijau. Okey, baik. Sila angkat tangan murid-murid yang memilih papan berwarna hijau itu saya yakin saya tahu tentang topik pembelajaran pada hari ini. Okey. Semua murid telah menjawab. Saya yakin saya tahu. Okey, berikan tepukan ke diri sendiri. Okey, baik. Okey. Seterusnya, okey. Dengar baik-baik apa yang cikgu cuba sampaikan pada hari ini. Okey. Cikgu akan memberikan soalan latihan yang berbeza kepada kamu semua mengikut warna yang telah kamu pilih tadi. Okay. Tujuan cikgu bagi latihan ini supaya dapat mengukuhkan pemahaman kamu semua terhadap perkara yang kita pelajari dari awal sehingga akhir. Okay. Semua soalan yang cikgu akan bagi adalah dalam bentuk subjektif. Okay, subjektif. Okay. Baiklah, murid yang memilih warna hijau, papan yang berwarna hijau tadi, cikgu akan bagi latihan pengukuhan. Okey, dengar baik-baik, latihan pengukuhan. Okey, manakala murid yang memilih papan yang berwarna kuning, akan cikgu bagikan latihan pemulihan. Okey, latihan pemulihan. Okey, cikgu akan bagi soalan ini dalam kumpulan WhatsApp kita. Cikgu hendak semua latihan yang cikgu bagi pada hari ini haruslah dihantar pada keesokan hari. Okey, pada keesokan hari. Okey. Okey, cikgu. Baik, faham apa yang cikgu katakan? Faham, cikgu. Baiklah. Dalam murid-murid, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, kita akan menjalankan satu aktiviti yang kecil iaitu refleksi kendiri. Murid-murid boleh nampak soalan yang cikgu paparkan sekarang? Boleh. Nampak cikgu. Bagus. Nanti ini 3 soalan ini merupakan soalan-soalan yang akan cikgu tanyakan nanti. Jadi sekarang cikgu minta semua mendengar arahan dengan teliti. Cikgu telah menulis nama-nama kamu semua di dalam kertas-kertas warna dan kertas-kertas warna ini cikgu akan masukkan dalam kotak misteri ini. Nanti cikgu akan mencabut nama secara rawak dalam kotak misteri ini untuk kamu menjawab 3 soalan yang cikgu paparkan sekarang. Contohnya untuk soalan pertama, kalau cikgu dah mencabut nama dapat nama Liana, maka Liana perlu menjawab soalan yang pertama. Jika soalan kedua, cikgu cabut nama lagi dapat nama Jong, maka Jong akan menjawab soalan kedua. Boleh faham arahan ni? Faham, cikgu. Faham cikgu. Bagus semua. Jadi sebelum kita mulakan, cikgu akan berikan 1 minit kepada kamu semua untuk membaca 3 soalan tersebut secara sekali imbas dahulu dan cuba fikirkan jawapan untuk menjawab soalan-soalan ini. Lepas itu, cikgu akan mencabut nama untuk kamu menjawab soalan. Jadi, adakah semua sudah bersedia? Sudah. Sudah. 1 minit mula daripada sekarang. Setelah masa 1 minit telah tamat, cikgu nak cabut nama sekarang. Adakah semua sudah bersedia? Sudah cikgu. Baiklah, kita lihat soalan yang pertama. Mari kita lihat siapakah pelajar yang akan menjawab soalan yang pertama. Okey, Veronica. Veronica, apakah perkara yang anda pelajari pada hari ini? Okay. Perkara yang saya pelajari hari ini ialah saya dapat mempelajari intonasi yang sesuai dan betul secara santun. Misalnya melalui penerangan guru, saya telah memahami kepentingan hidup berjiran dan contoh intonasi yang perlu digunakan semasa berbual dengan jiran. Okey, bagus. Terima kasih, Veronica. Seterusnya, soalan yang kedua. Siapakah yang akan menjawab soalan yang kedua? Nur Fadila, apakah intonasi yang sesuai digunakan apabila berbual dengan jiran? Sila menjawab soalan ini. Baik cikgu, pada pendapat saya, kita harus menggunakan intonasi yang betul secara santun apabila kita berbual dengan jiran. Kita tidak boleh guna intonasi yang kurang sopan semasa berbual kerana akan menyebabkan hubungan sesama jiran tetangga berpecah belah. Itu jawapan saya cikgu.
Bagus, terima kasih Fadila. Seterusnya soalan yang ketiga. Cikgu akan mencabut nama. Okey. Soalan yang ketiga. Oh, Jong Yansin. Jong Yansin. Apakah manfaat yang anda akan dapat sekiranya menggunakan intonasi yang sesuai semasa berbual dengan jiran? Sila menjawab soalan. Ya, cikgu. Pada pendapat saya, sekiranya intonasi yang betul secara santun dapat digunakan semasa berbual dengan jiran, akan dapat membina hubungan yang baik dan erat semasa jiran tetangga dan dapat mengelakkan perselisihan faham. Hal ini secara langsung dapat mewujudkan satu suasana yang harmoni dalam kalangan jiran tetangga dan memupuk semangat kejiranan. Itu jawapan saya. Okey, bagus. Terima kasih Jong Yansin. Bagus semua kerana telah berjaya menjawab ketiga-tiga soalan tersebut. Baiklah, nampaknya kamu semua telah memahami topik pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada kamu semua kerana kamu semua telah berjaya mencapai kedua-dua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kamu semua juga telah memberikan perhatian sepanjang waktu pembelajaran dan juga berikan kerjasama yang sangat bagus semasa aktiviti-aktiviti dijalankan. Bagus semua. Berikan tepukan kepada diri sendiri. Dan cikgu harap kamu semua dapat mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang kamu telah mempelajari pada hari ini dalam kehidupan seharian kamu. Contohnya, menggunakan intonasi yang santun, yang baik semasa bukan sahaja berbual dengan jiran saja tetapi juga semasa berbual dengan orang lain. Jadi, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Oh.